hadirin hadirat sekalian, pada 2 minggu yang lalu kita melihat perkembangan politik Malaysia sungguh mengejutkan apabila berlakunya peralihan kuasa yang luar biasa. Sebelum ini kita membelik buku-buku sejarah, membelik perbincangan politik di pustakaan-pustakaan, dan hari ini bila kita lihat perkembangan politik di Malaysia sungguh mencabar dan membicarakan hal yang berlaku sebelum ini, saya sungguh berbangga kerana UMCDL, satu pusat kajian pilihan raya dan demokrasi, dengan acara bersirinya membincangkan soal-soal akademik, soal-soal bagaimana pilihan raya itu dijalankan tanpa membiarkan perkara-perkara tersebut berlalu dengan begitu sahaja. Di depan kita ini tuan-tuan, ada 3 tokoh akademik yang sungguh berperanan besar dalam membicarakan soal-soal akademik, sama ada di peringkat tempatan atau luar negara. Jadi tuan-tuan, saya dah perkenalkan sebentar tadi ketiga-tiga barisan ahli panel. Kita akan mulakan bicara kita pada petang ini dengan saya menyoal ahli-ahli panel, dan kemudian kita akan buka kepada tuan-tuan untuk bertanya soalan, dan insya-Allah kita akan lihat bagaimana pembicara-pembicara ini membincangkan soal yang akan dibincangkan pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, di hujung sana tuan-tuan, Profesor Madya Dr. Awang Azman, Awang Pawi daripada Akademi Pengajian Melayu Simalaya, dan yang kedua Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali daripada Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, dan yang ketiga di sebelah saya ini Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain. Jadi tanpa melengahkan masa lagi tuan-tuan, kita merasakan inilah peluang kita untuk membincangkan hal yang cukup penting kepada negara. Tanpa membuang masa, saya dengan sukacita menjemput Profesor Madya Dr. Awang Azman untuk menjawab soalan yang saya rasakan cukup panas dan perlu dapatan-dapatan perbincangan yang sungguh segar, iaitu yang pertama, Doktor. Bagaimana Doktor sebenarnya kemelut politik yang berlaku 2 minggu yang lalu? Secara ringkasnya boleh Doktor terangkan, jelaskan daripada pandangan sisi Doktor sebagai tokoh akademik. Okey, ya, terima kasih Saudara Moderator, Dr. Taufik. Terima kasih pihak pengajuk UMCDL kerana menjemput kami di sini. Tetamu kehormat Tan Sri Ali Rostam, Ketua UMCDL, Profesor Madya Dr. Zul, Dr. Amir dan rakan-rakan sekalian. Untuk merumuskan situasi krisis yang berlaku ini, saya nak rumuskan satu perkara saja. Yang pertama ialah ketidakpercayaan mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir, terhadap pengganti beliau, iaitu Anwar Ibrahim. Ini krisis itu semuanya berkisar kepada isu tersebut. Kemudian berlakulah apa yang kita sebut sebagai langkah Sheraton. Langkah Sheraton ini membawa kepada tumbangnya Pakatan Harapan. Dan kita lihat pihak dalam Bersatu itu sendiri 90% daripada ahli dalam mesyuarat sebelum langkah Sheraton itu ingin keluar daripada Pakatan Harapan, sebab mereka tak mahu isu yang berkaitan dengan isu pengganti pada Perdana Menteri itu digoyah, ditanya kembali, semacam didesak, jadi mereka berasa sesuatu perlu diambil, dan jalan yang mereka ambil ialah mereka keluar daripada Pakatan Harapan, dan kemudian mereka membentuk Perikatan Nasional bersama bersama UMNO dan juga PAS. Namun soalan yang untuk kita bicarakan selepas ini, sejauh manakah Perikatan Nasional tersebut akan dapat bertahan. Kalau kita lihat situasi dekat Melaka baru ni, kerjasama dengan Bersatu itu mula goyang. Dan kita lihat di Johor pula, kita dapat lihat ada beberapa pelantikan EXCO itu mempunyai berbagai naratif. Sama juga dengan pelantikan timbalan Perdana Menteri yang begitu membingungkan Perdana Menteri pada masa sekarang, sebab terdapat tuntutan-tuntutan kelompok parti yang terbesar, misalnya daripada parti UMNO itu sendiri. Dan kita lihat kemungkinan pula kita boleh bincang lebih lanjut ini, adakah
PRU akan datang PAS, kerjasama PAS dengan UMNO ini, mereka akan bersama kekal tapi mereka akan meminggirkan bersatu. Ini kita boleh kupas lanjut selepas ini. Ya. Terima kasih kepada Profesor Madar Dr. Awang Azman. Jadi tadi ada beberapa nama figura yang disebutkan oleh Dr. Awang Azman. Soalan yang kedua saya nak ajukan, dia berkaitan dengan soalan yang pertama tadi. Bila kita lihat kemelut politik yang berlangsung di Malaysia 2 minggu yang lalu, kemelut tersebut memperlihatkan bahawa siapa nahkoda dalam Pakatan Harapan. Jadi soalan tersebut saya nak kemukakan kepada Dr. Muhammad Asri. Dalam Pakatan Harapan itu, Datuk Seri Anwar atau Tun Dr. Mahathir sebenarnya yang mengemudi Pakatan Harapan. Sebab kadang-kala sebelah kiri dikatakan Datuk Seri Anwar, sebelah kanan Tun Dr. Mahathir. Jadi sebenarnya masyarakat di luar tu keliru. Siapa sebenarnya pengurusi Pakatan Harapan? Datuk Seri Anwar ke Tun Dr. Mahathir? Jadi minta Dr. Asri ulas. Baik, Assalamualaikum dan terima kasih the moderator Dr. Taufik. Yang saya hormati Profesor Madya Dr. Zulkarnain, Ketua UMCDL, Timbalan Dekan, Profesor Madya Dr. Rosmadi, Barisan Ahli Panel, Tan Sri, dan saudara-saudari saya hormati sekalian. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingin beri perspektif tentang keseluruhan krisis ini daripada dua sudut. Pertama berkenaan dengan aspek demokrasi, iaitu perlembagaan spesifik. Yang kedua ialah berkenaan dengan convention. Tuan-tuan, 2,500 tahun yang lalu, Aristotle, pemikir atau ahli falsafah di Greek, mengatakan demokrasi ini satu bentuk kerajaan yang tidak stabil. Tetapi pemikir-pemikir di Eropah cuba counter tesis ini dengan mengemukakan beberapa mekanisme. Sebab itu demokrasi di Barat sehingga sekarang agak stabil, termasuk apa yang kita buat ni. Dua mekanisme yang saya maksudkan ialah perlembagaan dan yang kedua ialah convention. Perlembagaan seperti mana kita tahu ialah dokumen, bentuk undang-undang yang menetapkan rule of the game. Dan dia boleh dicabar di mahkamah, menentukan legitimasi dan sebagainya. Convention dalam arti kata lain dia rendah sikit daripada undang-undang atau perlembagaan. Dia semacam tradisi. Tetapi kalau kita langgar convention ini, dia akan menimbulkan kos politik atau political cost. Baik, di negara kita ini dengan apa yang berlaku, kalau kita lihat daripada dua perspektif ini, dia menampakkan kepada saya kita tidak pernah review, kita tidak pernah cuba untuk melihat lompang yang ada dalam perlembagaan kita yang mendasari kepada krisis ini. Sebagai contoh saya beri ialah perlembagaan kita tidak menyebut tempoh seseorang itu boleh menjawat jawatan Perdana Menteri, Ketua Menteri ataupun Menteri Besar. Kita telah alami masalah ini di tahun 98. Kita berkrisis kerana seorang individu mahu mempertahankan jawatan Perdana Menteri sampai bila-bila dan kita ada orang lain yang cuba mencabar jawatan itu. Dan kita berkrisis 98. Malangnya wacana berkenaan dengan lompang dalam perlembagaan ini mati. Tidak dibicarakan oleh pengalisi politik, oleh para akademik. Sehinggalah kita bercakap berkenaan reformasi dan kalau kita tengok pada idiom, dia pergi pada personal seperti Maha Firaun, Maha Zalim dan sebagainya. Kalau kita bawa kepada apa yang berlaku pada hari Ahad yang lepas, situasi sama. Underlying faktornya ialah satu individu mahu mengekalkan jawatan Perdana Menteri. Satu individu merasakan dia dilahirkan untuk menjadi Perdana Menteri. Dan kita ada sepanjang 2 tahun yang lalu satu diskurs ataupun wacana yang tanpa henti. Saya rakam hampir setiap hari, yang satu sudut kata peralihan kuasa sepatut berlaku semalam. Satu sudut kata kita kekalkan Perdana Menteri ini sampai akhir penggal. Begitulah setiap hari. Sehinggalah ada satu hari itu satu statement yang paling pada saya agak tegas. Dia kata, hormati perjanjian peralihan kuasa, letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Kalau tidak letak jawatan, kita akan tunjuk kamu jalan keluar. Kenyataan itu dikeluarkan di Singapura, Institut Yusof Ishak. Saya kalau boleh petang ni tak apa nak sebut nama, saya sebut umum je.
So, ini sekali lagi membuktikan kepada kita, kita terbelit dalam situasi yang sama sebab politik kita lebih kepada idiom yang merujuk kepada individu, bukan kepada kepentingan masyarakat, bukan kepada aspek mencari kestabilan dalam sistem itu. Iaitulah benda yang paling basic tentang limit seseorang itu boleh memegang jawatan sebagai menteri. Ini sepatutnya kita jadi diskurs untuk masa kini. Dan kajian ini sepatutnya jadi agenda tentang perkara ini, kerana saya yakin dan percaya dia akan berulang sekali lagi. Nah, itu satu perspektif. Yang kedua ialah berkaitan dengan convention. Yang saya sebut tadi, convention dia rendah sikit pada undang-undang. Tetapi kalau dia tidak dihormati, dia akan memberi resiko politik. Kita lihat begini, selama 6 dekad convention di negara kita ini, parti yang mempunyai majoriti kerusi di parlimen biasa dia menjadi Perdana Menteri. Tetapi apabila Barisan Nasional tewas PRU14, kita lihat convention itu dilanggar. Maksud saya, kita ada komponen parti yang bernama PH, tetapi yang menjadi Perdana Menteri hanya memiliki kerusi yang minimum di parlimen. So ini ialah punca kita berkelahi. Kerana dalam 4 atau 5 komponen parti itu, kalau salah satu komponen tarik diri, automatik dia akan berkelahi. Sudut mana pun kita lihat, gabungan yang dibentuk selepas PRU 14 itu tidak mengikuti tradisi atau convention yang kita ada selama ini. Di mana parti yang menguasai majoriti kerusi di parlimen sepatutnya menduduki kerusi Perdana Menteri. Now, kita lihat proses itu, kalau tuan-tuan masih ingat. Yang di-Pertuan Agong pada waktu itu, menanya salah seorang pemimpin parti. Kerana parti dia yang kuasa majoriti di parlimen. Tetapi dia tidak mahu jadi presiden parti. Dia hanya jadi TPM saja. Dan apabila seseorang yang menguasai kursi yang minimum, saya kata, dari segi law memang okey. Dari segi convention, dia tidak okey kat situ. Yang kedua, yang ketiga, dari segi moral politiknya juga tidak okey. Because how come you become the prime minister dalam sistem demokrasi yang mengutamakan majority, but you are the lowest, you have the lowest number in parliament and then you claim you are the prime minister. Saya rasa ini semua resepi untuk kita berkelahi. Dan berdasarkan dua perspektif itu, saya dan rakyat Malaysia saya fikir berharap supaya kita kembali kepada perkara ini. Soal perlembagaan, soal convention. Sebab yang ada sekarang ini pun, yang disebut sebagai PN ini, kalau kita selidik dari segi convention, hampir sama dengan PRU14 yang lalu. Bahkan komponen ini tidak dimeterai pun lagi. Kita tidak dengar piagam yang dikeluarkan. So, apa bentuk kerjasama yang mereka cuba tunjukkan ini? Sebab itu ada penganalisis pada hari ini yang menulis, kalau tuan-tuan mengikuti di media massa, dia kata kerajaan hari ini macam telur di hujung tanduk. Dia bukan boleh tumbang dalam masa sehari. Jam demi jam kita menanti kerajaan ini, ataupun kerajaan ini boleh tumbang. Bila bukan komponen parti keluar, 2-3 orang individu keluar barangkali. So, itu sebabnya kembali kepada persoalan Aristotle tadi, dan bagaimana sejana di negara-negara barat melakukan rombakan kepada sistem demokrasi supaya kita tidak berada dalam kancah ketidakstabilan. Setakat itu dulu. Okey. Terima kasih pada Dr. Muhammad Asri. Tadi tuan-tuan lihat bagaimana Dr. Muhammad Asri mengupas daripada aspek teori, bagaimana aspek sarjana dan pandangan-pandangan yang telah dikemukakan. Tapi daripada aspek praktiknya, budaya politiknya di Malaysia itu sungguh berbeza. Namun, apa yang kita dapat lihat hari ini atau 2 minggu yang lepas, bagaimana perkembangan politik itu sungguh berada dalam kancah yang sungguh luar biasa dan masuk ke kancah yang sukar untuk dihadam oleh masyarakat, sehingga kan masyarakat itu ternanti-nanti. Jadi masyarakat di luar tu bertanya pada kita, Dr. Izzani, apa sebenarnya yang Tun nak dalam kemelut tersebut? Ada yang bertanya, adakah ini sebenarnya adalah strategi Tun untuk menghalang Datuk Seri Anwar untuk menjadi Perdana Menteri? Atau sedikit sebanyak sebenarnya real politik yang telah dirancang oleh Tun untuk memastikan kesinambungan legasi politiknya? Silakan. Terima kasih kepada Dr. Taufik, ahli panel yang saya hormati sekalian, pihak UMCDEL dan seterusnya, Yang Terhormat Tan Sri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk
berkongsi pandangan pada hari ini. Sebenarnya apa yang diperkatakan oleh dua rakan panel tadi semuanya saya bersetuju. Bila sebut nama Tun Dr. Mahathir adalah figura yang sangat penting dalam politik kita. Saya mungkin nak mengenang masa lampau ketika Tun Dr. Mahathir melepaskan jawatan. Politik Malaysia tidak dapat lari daripada bayangan Tun Dr. Mahathir. Kita masih ingat lagi selepas Tun Abdullah Ahmad Badawi dilantik sebagai Perdana Menteri, kemudian pada tahun 2004 Barisan Nasional mendapat jumlah kerusi parlimen yang sangat tinggi. Tun Mahathir mengkritik Pak Lah ketika itu kerana beliau mengatakan bahawa kerajaan yang terlalu kuat tak bagus untuk demokrasi. Menang besar pun tak bagus untuk demokrasi. Tetapi apabila Barisan Nasional kehilangan 5 buah negeri pada pilihan raya 2008, Tun Dr. Mahathir pun terus mengkritik Pak Lah kerana bagi beliau Barisan Nasional sudah kehilangan banyak sokongan daripada rakyat. Jadi itulah Tun Dr. Mahathir yang sentiasa tidak berpuas hati, mengkritik dan sebagainya, tapi itulah beliau sebagai figura politik yang sangat penting. Sama juga dengan perkembangan semasa kini, kita melihat bagaimana peranan Tun Dr. Mahathir sangat penting. Sebelum peristiwa peletakan jawatan, kita tak tahu pun bahawa bila Tun Mahathir meletakkan jawatan, seluruh kabinet collapse. Jadi perkembangan yang berlaku ini memberikan kita satu kajian kes yang baru dalam politik Malaysia, dan inilah yang sangat kita nantikan. Sebenarnya krisis politik yang berlaku semasa saya tak nampak pertarungan Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar saja. Itu mungkin satu isu yang boleh kita bahaskan, tetapi lebih besar daripada itu ialah saya melihat bahawa politik kerjasama yang dibawa oleh Pakatan Harapan telah gagal. Naratif politik kerjasama Pakatan Harapan tidak boleh sustain dengan realiti politik Malaysia. Kalau kita lihat bagaimana Barisan Nasional dengan naratif konsep kerjasama politiknya berasaskan kepada perkongsian kuasa, mengikut kaum dan sebagainya. Tetapi pada tahun 2018 apabila Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya, Pakatan Harapan cuba membawa satu naratif baru dalam politik kerjasama. Mengikut semangat kesetaraan, equal partner, setiap parti adalah setara dan tidak ada parti yang dominasi, tidak ada parti tunjang. Dan Pakatan Harapan sangat menentang konsep parti dominan seperti yang diamalkan oleh Barisan Nasional. Tetapi walaupun secara semangat demokrasinya sangat baik, tetapi politik kerjasama itu tidak dapat menyelamatkan kerajaan Pakatan Harapan kerana kerjasama itu tidak dapat diselamatkan dari segi perkongsian kuasa dan sebagainya. Dan saya percaya bahawa Tun Dr. Mahathir seorang genius dalam politik di Malaysia. Ada yang mengatakan bahawa inilah sumbangan terbesar Tun Dr. Mahathir dalam mengembalikan politik Melayu Islam sebagai teras politik Malaysia, kerana setelah apa yang berlaku, kita melihat UMNO dan PAS telah bersatu, adanya Perikatan Nasional, dan kini wacana politik identiti, politik Melayu, politik Islam, politik Bumiputera telah kembali menjadi satu wacana yang penting. Saya percaya bahawa walaupun Tun Dr. Mahathir tidak lagi menjadi seorang Perdana Menteri, pengaruh dan karisma Tun Dr. Mahathir masih lagi membayangi politik Malaysia. Dan seperti kenyataan Ketua Menteri Sabah pada petang tadi, Datuk Seri Shafie Apdal telah mengatakan bahawa Parti Warisan akan kekal menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir walaupun Tun Dr. Mahathir bukan lagi seorang Perdana Menteri, kerana mereka percaya bahawa mereka boleh menjadi parti pembangkang yang baik dan tidak bergantung kepada kekuatan kerajaan persekutuan. Jadi
inilah kekuatan Tun Dr. Mahathir dan saya tidak boleh menebak ataupun menjelaskan perkara-perkara yang menjadi rahsia, yang menjadi perancangan Tun Dr. Mahathir. Mungkin kita boleh lihat dalam perkembangan politik pada masa akan datang. Tetapi apa yang jelas yang kita boleh nyatakan di sini adalah selain daripada pertarungan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir, saya menyifatkan bahawa krisis politik ini berpunca daripada kegagalan politik kerjasama Pakatan Harapan itu sendiri untuk menjadi sebuah parti yang kuat, sebuah kerajaan yang kuat, kerajaan yang boleh mewakili realiti politik Malaysia. Kerana di dalam konteks Malaysia ini kita tidak boleh sekadar berretorik, tetapi politik juga mesti mengambil kira perkembangan semasa realiti politik di Malaysia, di mana seperti mana Dr. Asri ada sebut tadi bahawa kita bercakap soal majoriti, demokrasi adalah majoriti, tetapi pada masa yang sama kita tidak mengabaikan hak minoriti. Jadi itu pandangan awal saya. Okey. Terima kasih kepada Profesor Mahathir Dr. Izzani. Tadi tuan-tuan dapat lihat bagaimana Dr. Izzani menjelaskan kepada kita bagaimana perkembangan politik Melayu, kerjasama yang perlu ada dalam kalangan parti-parti politik Melayu, survival politik Melayu. Namun bila kita sentuh tentang politik Melayu, sebenarnya boleh saya lihat UMNO ni ibu politik Melayu. UMNO telah melahirkan PAS sebelum merdeka. UMNO telah melahirkan PKR. UMNO telah melahirkan Bersatu. Dan Bersatu diterajui oleh Tun Dr. Mahathir. Jadi pusingan yang kedua, Dr. Awang Azman, saya nak bertanya pada doktor, selepas ini, selepas daripada pergaduhan dalam Bersatu, ke manakah hala tuju Tun Dr. Mahathir? Adakah akan wujud sebuah lagi yang kita boleh nama parti berdua ke bertiga yang boleh mencorak masa depan politik Melayu yang baru, ataupun parti yang sebenarnya hanya aspirasi kepada Tun Dr. Mahathir? Ke mana hala tuju? Okay. Saya kira semua rakyat Malaysia menerima hakikat bahawa Tun Dr. Mahathir merupakan seorang negarawan, dan ramai juga menambah negarawan yang ulung. Jadi dalam konteks ini saya kira Tun Dr. Mahathir akan mempertahankan pendirian beliau, sebab beliau tahu berada pada umur 90-an, dari segi usia beliau berlawan dengan usia beliau sendiri. Kemudian beliau perlu saya kira mempertahankan prinsipnya, sebab beliau tidak mahu namanya akan tercemar di saat-saat akhir perjuangan politik beliau. Saya kira beliau mempunyai prinsip setakat ini saya lihat, dan yang penting beliau nak mempertahankan kenegarawan beliau tersebut. Sebab beliau dilihat oleh media barat, pihak barat cuba membawa kembali landasan politik baru di Malaysia, membawa kembali isu-isu yang menembangkan Barisan Nasional. Beliau sanggup bekerjasama dengan musuh politiknya sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, PKR, malah DAP. Dan ini diyakini beliau ialah beliau mempertahankan prinsip ketulusan, integriti yang tinggi, dan beliau berjaya melakukannya. Namun selepas kejayaan beliau sebagai Perdana Menteri, berlakunya krisis dalaman PH, saya kira beliau akan mempertahankannya untuk menjaga reputasi beliau sendiri sebagai negarawan. Sudah pasti pihak media di luar, pihak kerajaan di negara luar, pihak pengkaji di luar melihat sejauh mana Tun Mahathir ini seorang yang berprinsip atau sebenarnya beliau seorang oportunis politik. Jadi beliau sedar orang ingin melihat beliau, adakah beliau akan melanggar prinsip beliau sendiri pada saat akhir perjuangan politiknya, ataupun beliau terus menegakkan perjuangan dan prinsipnya walaupun beliau berdepan dengan pelbagai tekanan, asakan daripada musuh politiknya yang dulunya merupakan sahabat baik politiknya sendiri. Dan beliau sedar lepas tu politik tersebut yang diharunginya itu tidak ada kawan yang kekal, tidak ada musuh yang kekal. Yang kekal ialah kepentingan. Jadi beliau sedar
yang sahabat dianggapnya sahabat menikam beliau dari belakang dari segi politik, yang tinggal cuma bapa kerat saja. Jadi pendirian saya pada ketika ini, saya percaya beliau akan mengekalkan prinsip dan pendirian beliau sebab beliau mahu tidak mahu dituduh orang yang melanggar demokrasi, dan beliau mahu buktikan bahawa beliau bukannya seorang autokratik, sebaliknya beliau seorang yang demokratik yang memperjuangkan kesuburan demokrasi di Malaysia. Saya kira itulah yang dipegangnya, walaupun beliau akan disisih, ditekan dan pelbagai tindakan. Saya ingat beliau sudah bersedia dengan situasi yang akan berlaku. Dan saya kira dalam situasi sekarang kita lihat Parti Bersatu sendiri tak semuanya berada di pihak yang musuh politik Mahathir sekarang, ada juga yang kekal. Ini mencerminkan walaupun beliau di akhir perjuangan dengan umur 95 tahun ini, beliau masih mampu memberikan impak, mampu mempunyai pengikut walaupun situasi itu berubah-ubah dari semasa ke semasa. Ya. Soalan tambahan daripada saya, Doktor. Ya. Bersatu merupakan satu parti yang sebelum ini mempunyai hierarki organisasi yang baik. Jadi dalam situasi politik hari ini, adakah sama ada Tun akan terus kekal dalam Bersatu atau akan wujud parti baru, ataupun Tun akan pergi ke parti-parti dalam Pakatan Harapan, ataupun Tun akan menyertai DAP? Mungkin kita tidak dapat jangka. Okey. Tun seorang yang sangat fleksibel. Beliau boleh saja bekerjasama dengan PKR, beliau boleh saja bekerjasama dengan Amanah, dan beliau juga boleh kekal dengan Parti Bersatu. Dan Tun ini beliau 3 langkah ke depan. Walaupun dengan usianya dianggap terlalu senior berbanding politik, dianggap, tapi pemikiran beliau masih lagi tajam, strategi beliau walaupun orang kata mengenalnya, barangkali beliau sengaja membiarkan keterbukaan tersebut. Di situlah beliau boleh mengenal siapa musuh sebenar, siapa kawan sebenarnya dalam politik. Ini dalam konteks ini Tun Mahathir membiarkan kad yang terbuka. Ya, itu jawapan saya. Okay. Terima kasih. Rentetan daripada soalan yang saya kemukakan kepada Dr. Awal Azman. Dr. Asri, Tun sebelum ini dilihat sebagai seorang yang sangat licik dalam politik. Sebab hari ini kita membincangkan politik Malaysia pasca Tun Dr. Mahathir. Jadi adakah pelantikan Tan Sri Muhyiddin itu sebenarnya telah checkmate bukan sahaja kepada Anwar, tapi pada waktu yang sama pada Tun Dr. Mahathir? Boleh Dr. Asri ulas hal ini? Baik, terima kasih. Saya fikir kalau kita bercakap individu macam tu, kita hanya membuat spekulasi. Saya ingin memberi gambaran yang lebih besar berdasarkan laluan sejarah kita. Tadi dia ungkapkan berkenaan dengan kepimpinan dan soal politik Melayu. Seperti mana kita tahu, kalau kita sorot sejarah kita, politik Melayu ni terpecah kepada beberapa jalur atau aliran. Dia semacam kita tengok Netflix lah apa berlaku, bukan wayang. Dan siri Netflix kita lihat tu, siri episod demi episod tu dia ada style timeline atau storyline dia tersendiri kan. Dan dalam konteks ini saya setuju dengan apa yang dibangkitkan oleh Profesor Ulung Datuk Samsul Amri. Dia kata politik Melayu ni, dan tulisan dia 1996 yang lalu dan masih relevan pada masa kini bila dia ungkapkan teori Nation of Intent ataupun persaingan bangsa idaman. Dalam politik Melayu sendiri, kata dia ada 3 kumpulan, iaitu yang inginkan bangsa idaman Melayu dengan ciri-ciri tradisi Melayu, beraja dan sebagainya, dia ada dipimpin oleh Malay aristokrat. Dan yang kedua, kita ada kumpulan berlatar belakangkan Islam yang mahu menegakkan negara Islam. Di sudut yang lain, kita ada non-Bumi yang terpengaruh dengan ideologi ditanam oleh DAP, iaitu untuk mewujudkan konsep Malaysia dengan mengenepikan soal sistem politik yang telah dibina oleh anak watan di negara ini. Dan Datuk Samsul kerana tulisan itu 96, kita lihat perkembangan yang berlaku, ada satu perkembangan besar berlaku yang dia selepas bertulisan itu tetapi masih relevan sehingga sekarang. 98 kita lihat satu jalur lagi dalam politik Melayu keluar di sana apabila berkrisis dengan aristokrat Melayu, iaitulah jalur yang berpaksikan politik yang base pada rakyat.
Sebab itu dinamakan parti itu Parti Keadilan Rakyat. Kemudian pakatan yang dibentuknya juga bernama Pakatan Rakyat. So, parti ini cuba membawa satu jalur baru. Terkeluar pada hegemoni yang dipimpin oleh aristokrat Melayu, bangsawan Melayu yang menguasai politik arus perdana pada ketika itu. Dan kita lihat wacana, kita kata rakyat-led government ini, dia menekankan multiracial tetapi masih dipimpin oleh Melayu. Banyak pemimpin-pemimpinnya Melayu. Dia bercakap soal need-based instead of race-based policy. Dia bercakap soal reform. Tetapi itu yang mengecewakan saya tadi, dia tidak bercakap soal reform dalam konstitusional. Dia bercakap pasal reform untuk menaikkan pemimpin dia. Apapun, inilah jalur politik Melayu. Sehingga hari ini, apabila bersatu diwujudkan, jalurnya masih sama, iaitu Malay-led government itu, yang dipimpin oleh aristokrat. Yang jadi pemimpin bersatu bukan orang macam saudara semua. Semuanya bekas pemimpin UMNO. Mantan menteri besar di sana, 2 orang mantan menteri besar. Jadi keadaan politiknya sama. Jadi kalau kita tanya di mana Anwar dalam skema ini, dalam siri Netflix ini, dari kacamata Mahathir. Because Mahathir is bersama kumpulan tadi itu, Malay aristokrat. Yang mana bangsa idaman yang nak diwujudkan ialah negara pimpinan Melayu. Negara yang lahirkan simbol-simbol Melayu. Sebab itu Mahathir tidak ada masalah bila diajak untuk ke Kongres Maruah Melayu. Because itulah Mahathir. Sedangkan jalur yang dibawa oleh Anwar itu ialah jalur rakyat. Jalur reformasi rakyat. Jalur macam-macam idiom kaitan dengan rakyat lah. So dia tidak ada dalam rangka itu. Kalau saudara moderator tadi tanya, adakah Tun M akan bentuk parti baru sebagainya, saya kata kalau cakap individu spekulasi. Tetapi kalau lihat dari sejarah itu, saya rasa Tun M tidak akan pergi kepada arus lain. Sebab fikirannya ialah Malay-led government. Bukannya rakyat-based government. Jadi krisis yang berlaku ini pada saya, itulah jawapan Mahathir kepada isu peralihan kuasa. Apa dia jawapan Mahathir? Ya ada sekarang lah. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Sebab Muhyiddin itu satu kapal, satu ideologi. Apa pun alasan, saya sentiasa bercakap sebelum ini, alasan diwilih Mahathir, kita jangan dengar. Tengok apa yang dibuat. Kalau kita masih ingat beberapa minggu sebelum berlakunya Sheraton, langkah Sheraton tadi, Tun M ditanya di banyak tempat. Ditanya bila akan berlaku peralihan kuasa. Antara jawapan yang dia bagi, dia kata, saya tak ada masalah untuk menghormati perjanjian peralihan kuasa ni. Dengan syarat Majlis Presiden bersetuju. Minggu depan, wartawan tanya pula, di Langkawi tak silap saya. Dia kata, saya tak ada masalah. Memang saya nak serahkan kepada Anwar. Tetapi dengan syarat, Parlimen setuju. Soal tetapi itu ada je. Dan baru-baru ni pula dia kata, tak ada masalah untuk serah pada Anwar. Biar lepas efek lah, bukan melalui. So, pada saya itulah, jawapan. Sama juga dalam sains politik ni, negara di dunia ni orang bertanya pasal nation state. Di negara kita ni yang muncul bukan nation state, tapi yang saya sebut tadi, bangsa-bangsa idaman kita itu sebenarnya itulah jawapan kepada nation state. Soalan ditanya dalam sains politik. Jawapan Malaysia berikan kepada dunia ialah nation state kita dalam kerangka persaingan bangsa idaman. Dan inilah kerangka persaingan yang akan kita lihat pada masa akan datang. Sekian. Cuma tambahan soalan saya nak berikan kepada Dr. Hasri. Sebab pusingan kedua ni kita kena sediakan soalan bonus. Jadi Dr. Hasri, kami masih belum dapat sebenarnya buah jawapan je. Sebenarnya saya nak jawapan mudah daripada Dr. Hasri. Biar kita jelas. Ya. Adakah ini strategi Tun? Ya atau tidak? Kalau dilihat oleh kerangka saya tadi, kan saya dah kata, statement saya, Anwar tidak ada dalam skema. Dalam Netflix, dalam skrip yang ditulis oleh Mahathir, Anwar tidak ada. Saya telah perhatikan Mahathir ini bukan sekarang. Kalau tuan-tuan ingat apa yang berlaku tahun antara 92, apabila
Anwar gulingkan Ghaffar Babur. Sehingga apa yang berlaku 98. Mahathir diasak daripada 92 sehingga 98. Tuan-tuan boleh bayangkan berapa tahun? 6 tahun. Soalan sama macam berlaku baru ni bila peralihan kuasa. Because kalau tuan-tuan ikuti politik Anwar, Anwar is very good in creating networking with wartawan. Sama ada dalam negeri ataupun luar negeri. Wartawan, media, arus media akan tanya soalan itu hari-hari. Bilakah akan berlaku peralihan kuasa? Bilakah akan berlaku peralihan kuasa? Kita sebagai rakyat, minta maaf cakap, nak muntah. Because kita ada isu banyak. Isu pendidikan, isu kenaikan harga barang, isu rumah, isu pengangkutan. Kita hadapi jam ni, saya ingat setelah tahun 90-an industrialisasi itu, sampai sekarang tak selesai. Isu rumah sampai sekarang tak selesai. Tambah pula PTPTN. Itu belum masuk lagi masalah global warming, masalah epidemik. But hari-hari wartawan kita, saya tak tahu apa ilmu yang Anwar pakai. Bila jumpa Dr. Mahathir selama 6 tahun, bukan saya cerita sekarang, 92 dulu sehingga 98, balik buka archive. Bila akan berlaku peralihan kuasa? Adakah Datuk Seri akan bagi pada Anwar Ibrahim? Sehinggalah malam 20 September Tan Sri boleh sahkan pada saya kat sini. Bila Mahathir kata, sebenarnya saya dah tahu lama dah perangai Anwar. Apa maksudnya? Sebab di Perhimpunan Agung di depan wartawan, pernah di Perhimpunan Agung UMNO, saya ingat kenyataan keluar daripada mulut Mahathir. Saya tak akan bagi orang lain dah, saya nak bagi pada dia. Di Perhimpunan Agung UMNO. But selepas dia singkirkan Anwar Ibrahim, selepas mesyuarat Majlis Tinggi UMNO, bulan September 1998, dia kata saya dah tahu lama pasal Anwar. Apa maksudnya? Tuan-tuan sendiri boleh buat keputusan. Sama juga yang berlaku semenjak Mei 2018 sehingga sekarang. Soalan sama, kaedah sama. Sama ada di dalam negeri atau luar negeri, Mahathir pergi. Wartawan daripada CNBC, daripada CNN, daripada Al Jazeera, daripada BBC. Bila akan berlaku transisi kuasa di Malaysia? Dan soalan jawapan sama Dr. Mahathir bagi. Akan berlaku, saya akan hormati janji Anwar. But jawapan dia pada beberapa bulan yang lalu, apabila dia letak jawatan dan apabila majlis PH dia tak ada meeting, angkat Anwar jadi calon Perdana Menteri, tiba-tiba lepas 2-3 hari lepas tu dia pula jadi calon Perdana Menteri. Apa makna semua tu? So itulah jawapan saya. Jadi kita ada jawapan yang kita perlu jawab sendiri sebenarnya. Jadi tuan-tuan, hari ini kita lihat apabila berlakunya satu peralihan kuasa, ya, peralihan kuasa itu melibatkan pemimpin-pemimpin yang telah berusia, ya, misalnya Tan Sri Muhyiddin sendiri dah 70-an. Jadi berdasarkan peristiwa yang berlaku 2 minggu lepas, saya nak tanya pada Dr. Izzani, masih relevankah dinosaur-dinosaur purba politik ini dalam konteks politik Malaysia, ataupun kita kena bagi ruang kepada orang baru untuk memimpin negara? Silakan Dr. Soalan yang sangat menarik kerana dalam buku catatan saya ada menyebut bahawa sudah tiba masanya politik Malaysia mencari hero baru. Hero barulah. Kalau kita tengok sinetron kan, pelakon kan, kita nakkan hero-hero baru yang mewarnai drama-drama politik kita. Jadi saya kira politik Malaysia sudah perlu melangkaui Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita sudah lelah dengan polemik yang telah berlaku antara mereka berdua, dan kita tak sangka dalam tahun 2020 kita masih ingat lagi dulu kita bercakap tentang wawasan 2020, Vision 2020. Rupanya wawasan 2020 inilah dia, inilah yang berlaku dalam tahun 2020. Jadi kita tak jangka, tetapi inilah realiti yang berlaku. Dan saya bersetuju dengan Dr. Asri tadi bahawa politik kita ini sangat mengidolakan pemimpin-pemimpin, sehingga pemimpin itu khususnya Perdana Menteri sudah menjadi satu institusi presiden. Sebab itu bila kempen-kempen pilihan raya ada banner we love UPM pula, we love PM, we love Perdana Menteri dan sebagainya, sehingga kempen-kempen ini menjadi senjata makan tuan kepada
kalau dalam tahun 2018 dalam Barisan Nasional lah. Saya masih ingat lagi ketika saya membuat penulisan tentang Johor dalam buku politik Malaysia pasca PRU 14 yang diterbitkan oleh penerbit Universiti Melaya di bawah usaha projek UMCDEL. Di Johor sendiri mereka cuba untuk detach dengan faktor-faktor presiden ini. Ketika itu Datuk Seri Najib. Kerana UMNO Johor pada ketika itu ataupun Johor pada ketika itu percaya bahawa faktor Datuk Seri Najib boleh memberi masalah dalam persiapan pilihan raya mereka. Tetapi sukar untuk kita pisahkan faktor presiden. Even saya masih ingat lagi Johor sebenarnya telah mencadangkan supaya pilihan raya di negeri di Johor itu dipisahkan daripada PRU ke-14 kerana Johor tak mahu dipalitkan dengan isu-isu nasional yang boleh menjejaskan prestasi Barisan Nasional pada ketika itu. Jadi saya fikir politik kita masih lagi berkisar tentang personality, tentang tokoh-tokoh tertentu. Jadi kita harus berpandangan lebih jauh lagi kerana sudah tiba masanya pada masa akan datang kita mencari muka-muka baru dalam politik kita. Apatah lagi kita sudah masuk ke tahun 2020 kita nak melangkah ke hadapan kita bercakap tentang politik masa hadapan ketika Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya 2018 mereka bercakap tentang Malaysia baru tetapi masih lagi mengekalkan pemimpin yang sama. Jadi inilah masalah politik kita, politik yang kita hanya recycle kepada individu-individu yang tertentu. Jadi saya yakin bahawa setiap parti politik mempunyai bakat-bakat ataupun pemimpin-pemimpin yang boleh diserlahkan, tetapi itu bergantung kepada kesediaan parti-parti politik untuk mengenengahkan pemimpin-pemimpin baru. Kita juga especially dalam kabinet kerajaan baru nanti kita nak tengok adakah ada pemimpin-pemimpin muda yang akan diletakkan dalam kabinet ataupun kita masih lagi mengekalkan pemimpin-pemimpin yang lama. Jadi ini seharusnya kita perlu melihatlah perkara-perkara ini untuk politik yang lebih baik pada masa akan datang. Soalan seterusnya pada Dr. Zani. Minggu pertama, rakyat Malaysia letih menunggu siapa Perdana Menteri. Minggu kedua, kita pula menunggu siapa pula yang akan mengkuasai kabinet. Jadi, bagi pandangan doktor, berdasarkan gabungan Perikatan Nasional yang ada ni, siapa yang kita boleh angkat untuk menyertai kabinet dan pada hemat Perdana Menteri itu inilah calon yang boleh meremajakan kerajaan ataupun masih lagi kita mengulangi budaya lama, kita melantik orang lama untuk menguasai kabinet. Jadi kabinet Tan Sri Muhyiddin ini sangat penting kerana saya fikir kabinet yang baik akan dapat meyakinkan lagi lah keyakinan rakyat kepada kerajaan semasa. Saya seringkali disoal oleh wartawan siapa yang akan mengisi. Semalam media bertanyakan saya dalam Dewan Negara ada 16 kekosongan senator. Adakah kita nak melantik ahli akademik, teknokrat, profesional dan sebagainya. Dan saya fikir dalam kabinet yang baru ini sebaik-baiknya Perdana Menteri tidak seharusnya terikat dalam tradisi parti politik di mana presiden parti kita kena bagi jawatan dan sebagainya mesti diletakkan dalam portfolio-portfolio penting. Sudah tiba masanya Perdana Menteri melihat kekuatan ataupun calon-calon yang berkaliber dalam setiap parti politik itu. Sudah tentunya dalam kabinet ini kita akan nanti-nantilah siapakah calon timbalan presiden, timbalan Perdana Menteri. Pagi tadi pun kita dengar banyak rumor yang mengatakan bahawa mungkin ada
pemimpin-pemimpin yang tertentu akan dinaikkan semula, tetapi itu juga adalah pemimpin veteran dalam parti-parti politik. Jadi kita seolah-olah macam masih lagi berkisar dalam sifir politik yang sama. Dan apabila bercakap tentang kabinet ini, banyak harapan yang tinggi daripada rakyat, soal menteri, soal jumlah kementerian yang ada, especially kita yang berada di universiti, kita mengharapkan agar Perdana Menteri dapat mewujudkan semula Kementerian Pengajian Tinggi, yang itu memang menjadi hasrat ramai ahli-ahli akademik. Kemudian dah ada kementerian, siapa pula nak jadi menteri? Itu pun kena fikirkan juga kan, kerana menteri yang tepat harus diletakkanlah sebagai menteri yang terbaik. Kerana kita ada pengalaman sebelum ini, kita melantik seorang menteri daripada ahli akademik, Dr. Mazli, tetapi sayangnya tak kekal lama. So in future mungkin kita boleh melihatlah calon-calon lain yang boleh mengisi kabinet yang terbaiklah untuk kerajaan semasa. Okey. Terima kasih kepada Dr. Izzani. Jadi tuan-tuan, secara umumnya dapat kita lihat bahawa ketiga-tiga panel ini mengidamkan satu politik baru yang lebih baik, dan prinsip yang perlu ada dalam politik Malaysia itu perlu diketengahkan dengan secepat mungkin. Jadi saya tidak ingin melanjutkan perbincangan hanya sekitar panel-panel sahaja. Jadi kita pada hari ini membuka ruang kepada saudara-saudari yang hadir pada petang ini untuk bertanya soalan kepada panel-panel, ketiga-tiga panel ini, untuk kita bicarakan dengan lebih lanjut apa yang sebenarnya berfikir dalam minda tuan-tuan, dan insya-Allah kita akan bicarakan pada petang ini. Jadi untuk sesi seterusnya yang ketiga ini, saya memberi ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya pada setiap panel. Jadi kita kutip 3 soalan yang pertama dulu untuk jawab oleh setiap panel. Jadi persilakan pada tuan-tuan yang mempunyai soalan. Tolong perkenalkan diri, daripada mana? Saya Abdul Mukib bin Muhammad daripada Universiti Malaya. Ya. Soalan saya, kalau kita lihat pasca langkah Sheraton ini, berlakunya rundingan antara parti-parti, sama ada Parti Melayu dengan GPS, dengan di Sabah dan sebagainya. Persoalan saya, adakah pasca PRU 15 nanti, ada tak kemungkinan bahawa akan berlakunya proses rundingan semula antara parti-parti ini selepas mereka bertanding sesama sendiri? Maknanya dalam erti kata PAS, UMNO, Bersatu dan sebagainya akan bertanding di tempat yang sama kemungkinannya, dan setelah mereka menang, PAS menang, UMNO menang, Bersatu menang kalau hidup lagi, adakah mereka akan melakukan semula proses rundingan sama seperti mana langkah Sheraton ini? Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, silakan. Nama saya Muhammad Duha bin Muhammad Najib daripada Universiti Malaya, Fakulti Sastra Sains Sosial, Jabatan Geografi. Saya ingin bertanya, adakah Tuan Dr. Mahathir sememangnya mempergunakan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengekalkan kuasanya sehingga sebelum beliau menarik diri? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Selamat petang, nama saya Sharmin, pelajar PhD Profesor Awan dengan Prof Zul. Saya nak tanya satu soalan saja mengenai drama yang telah berlaku di politik kita, sebab wakil rakyat hari ini duduk di parlimen disebabkan undi yang telah dibagi oleh rakyat. Dan apakah akan terjadi kepada pembentukan Perikatan Nasional ni, sebab kita tengok transaksi yang telah berlaku antara Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional adalah satu transaksi yang tidak dapat dijangkakan. Dan rakyat mengundi atas tiket Pakatan Harapan dan dengan manifesto-manifesto yang telah dijanjikan kepada rakyat. Di manakah manifesto, adakah manifesto itu akan dilaksanakan ataupun ia hanya akan menjadi dia akan menjadi menanam tebu di tepi bibir? Itu sahaja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Okey, 3 soalan dulu. Nanti kita akan buka lagi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang pertama tadi saya nak mohon Dr. Awang Azman, ya. Soalannya, jika berlaku PRU 15, adakah akan berlaku lagi rundingan-rundingan
khususnya melibatkan Perikatan Nasional pada masa akan datang? Saya kira sekarang ini kita dapat lihat dalam di antara Bersatu dengan UMNO ada persaingan sendiri. Seperti contoh di Melaka yang berlaku sekarang ini, masing-masing ada calon, satu nak jadi ketua menteri, satu lagi berminat nak jadi ketua menteri walaupun mereka berada dalam parti yang cuma ada 2 kerusi. Jadi ini menyebabkan satu krisis dari peringkat negeri, iaitu satu kelompok Bersatu, satu kelompok daripada UMNO. Ini merupakan satu bentuk orang kata bubble yang mungkin nanti saya ingat bukan mungkin lagi, pasti akan menyebabkan perkara yang lebih besar yang akan tercetus dalam konteks perhubungan, persaingan di antara UMNO, Bersatu dan PAS. Misalnya pada satu ketika dulu, pada menjelang PRU dulu, sukar untuk nak pastikan parti mana dalam UMNO itu untuk bertanding, untuk elak daripada PAS. Rupa-rupanya memang masing-masing PAS mahu mereka menang 2 kursi, kemudian UMNO juga mahu menang 1 kursi. Idea untuk kerjasama dengan PAS dulu pernah ada, tapi disebabkan persaingan ini, mereka tak mahu bekerjasama. Jadi saya kira perkara ini merupakan satu masalah besar kepada Perikatan Nasional nanti yang sekarang ni kita sudah lihat di Johor, di Melaka, dan ini mereka mahu tak mahu, mereka akan bertempung sama sendiri. Akhirnya sesiapa yang menang selepas pilihan raya berlaku, sekiranya mereka berjaya membentuk kerajaan, mereka akan merunding kembali macam mana hendak bekerjasama. Dari satu segi lain, parti yang menang, mereka yang menang itu diberikan kuasa dan membuat keputusan. Dalam konteks ini kita lihat proses rundingan sentiasa berlaku. Saya kira GPS juga baru ini bersetuju untuk menyokong Perikatan Nasional. Tapi petang ini saya dihubungi oleh wartawan daripada Sarawak bertanyakan kenyataan Hadi Awang. Dia kata Sarawak tidak harus meletakkan ataupun melantik Ketua Menteri bukan Islam. Ini isu seolah satu provokatif untuk rakyat Sarawak. Yang kedua, Sarawak perlu hari Jumaat itu diadakan cuti rasmi untuk Sarawak. Kenyataan ini sebenarnya boleh merosakkan Perikatan Nasional. Dan kita tahu majoriti Islam di Sarawak sekitar 30%. Kalau kita lihat GPS tu berapa saja posisi sedemikian. Tapi ada watak-watak yang membunuh Perikatan Nasional itu sendiri, sama ada benda itu dirancang ataupun mulut mereka lebih cepat daripada fikiran dan minda mereka. Ini satu masalah besar dan ia juga akan dirunding kembali apabila pilihan raya negeri Sarawak yang dijangka diadakan pada hujung tahun ini.